dia punya physical health status, mental health status dan semua-semua informasi berkaitan dengan pesakit lah. Nombor telefon tu sangat penting sebabnya bila relatif hantar ke work, kadang-kadang kita call, suruh datang ambil pun dia tak nak ambil balik patient. Okey? Walaupun patient tu dah stabil, kadang-kadang kena tunggu. Dia sepatutnya dah discharge 1 hari bulan tapi sampai 30 hari bulan tak datang-datang ambil lagi. Ataupun kadang-kadang dia tukar nombor telefon ataupun nombor telefon dia beri itu tiada dalam perkhidmatan. Okey? Okey, itu cerita tentang kemasukan. Cerita tentang kemasukan ni saya mungkin boleh tanya dalam final kalau dipersetujui lah. Contohnya saya kata list 4 apa? 4 langkah untuk semasa kemasukan pesakit. So you boleh bagi tahulah penyediaan borang, call doktor, tanda vital, sediakan apa? Pakaian hospital, simpan barang berharga. Okey? Contohlah, saya tak tahu keluar ke tak tapi boleh keluar. Okey? So kita cerita tentang discharge pula. Discharge ni bila patient dah stabil, kita plan for discharge. Kalau dulu kita ada orang kata bercuti. Sekarang ini kita tak ambil dah istilah cuti, kiranya kita discharge terus. Kalau cuti tu macam kita nak tengok keadaan patient di rumah. Tapi nama di dalam sistem kita tak potong. Contohnya kalau dulu, sekarang ni bila discharge nama terus kita potong. Kalau dulu kita simpan lagi nama, takut-takut discharge pagi ni malam nanti masuk balik. Okey? So kita katakan plan discharge. Patient completes the initial actual management in the hospital and now he or she need not to be under direct supervision of that hospital. So kita dah rasa dia ni dah boleh balik ke pangkuan family dia, boleh balik ke pangkuan masyarakat, so kita kena discharge lah patient. Yang ni transfer to other unit or hospital. Sama ada kita ni nak transfer dia ke, contohnya dia daripada Kota Baru tapi dia ni ada kes ganas. Kes ganas kita boleh transfer dia ke Tanjung Rambutan contoh. Ataupun dia ni ada masalah medical, kita boleh transfer ke unit medical. Contohnya nak masuk ke 7 Selatan contoh. Abscon ni patient melarikan diri. So, kita kena buat report polis dalam masa 24 jam. Okey, refer for further management. Contohnya patient discharge, dia nak balik Gua Musang. Kita kena sediakan referral letter untuk dia refer ke hospital yang terdekat ataupun klinik yang terdekat untuk dia ambil ubat. Sambung ubat, teruskan dengan ubatan supaya dia tidak penyakit tak berulang. Okey? Okey, faham ke setakat ni? Discharge procedure. Kita ada discharge procedure, kita kena tell the family to come and pick up the patient. Kita tak boleh biarkan pesakit kita balik sendiri. Okey? Kita kena inform family dia datang ambil, tak kira lah adik-beradik dia ke, sepupu sepapak dia ke yang boleh datang ambil patient. Lepas tu kita kena bagi appointment date. 2 minggu selepas discharge kita kena suruh dia datang ke klinik untuk kita nak tahu perkembangan dia, adakah dia ni stabil di rumah atau adakah dia ni ambil ubat dengan baik ataupun dia ni ada orang jaga ke kat rumah. Okey? Attach the referral letter to other clinic. Okey, kena attach sekali dia punya referral letter supaya senang patient nak teruskan rawatan dia. Okey, provide complete document MC. Kalau patient bekerja kena bagi juga MC. Contohnya dia cikgu. So kita kena bagi dia MC. Okey, kalau tidak susah patient.
refer a hospital welfare officer if necessary. Sekiranya dia ada masalah kewangan, kita boleh juga refer kepada welfare. Okey. Ataupun kita kena juga refer ke unit lawatan ke rumah. Nah, contohnya kalau kita rasa pasien ni tak boleh datang untuk temu janji. So, kita boleh aturkan uh, appointment dengan lawatan ke rumah. Kita bagi tahu unit rawatan ke rumah supaya dia pergi tengok pasien di rumah. Okey, kita ada yang macam begitu, saya kata kita ada unit lawatan ke rumah seminggu sekali ataupun sebulan sekali. Okey, apa yang perlu dilakukan oleh staff nurse di rumah pasien, sama ada kita nak bagi injection ataupun kita nak tengok dia ni okey ke tak kat rumah, ataupun masa kita pergi tu dia tengah mengamuk, boleh kita direct bawa pasien datang ke hospital teguh. Okey. Give psycho education apabila pasien dah pun stabil. Katakanlah dia berada di ward dekat dengan sebulan, dah 3 minggu dah duduk kat ward, so dia pun dah terima rawatan, dah makan ubat dengan betul. Okey, dah jalani aktiviti yang disuruh, diaturkan untuk dia, nak pergi mentari ke, nak buat roti ke, nak pergi car wash ke. Jadinya bila kita nampak dia dah stabil, obey command, kita kena bagi psycho education. Okey, macam pendidikan kesihatan lah, kita bagi supaya dia faham tentang penyakit dia. Sekiranya ubat tu tak sesuai dengan dia, apa yang perlu dia lakukan, ataupun ubat tu dah nak habis, apa dia nak buat, apa kepentingan ubat, apa kepentingan temu janji, apa kepentingan sokongan keluarga. Okey. Return of the personal belonging. Macam tadi, bila masa dia masuk, dia ada duit katakanlah RM100 ataupun RM500 kita pegang. Lepas tu kita kena serah balik ke patient, ke relatif dia. Lepas tu record semua-semua tu dalam sistem. Okey. Okey, habis cerita tentang admission and discharge.